Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Saudara ingatkah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Sekiranya anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Anda boleh kirimkan SMS kepada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Terima kasih di atas kesetiaan anda. Saya akan teruskan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Ria 897, saya akan terus bacakan pengalamannya pertama pada tengah malam ini. Dan ini merupakan kisah peristiwa yang dialami oleh seorang isteri. Seorang kakak berkongsi pengalaman kiriman email kepada saya. Katanya di sini percaya ataupun tidak, tapi inilah yang kakak alami. Setiap hari, katanya hampir setiap hari, kalau kakak tidak sakit, kakak sihat, kakak akan menantikan kepulangan suami yang akan pulang sekitar antara 2 hingga 2:30 pagi, Kisi. Memang kakak akan ambil peluang untuk dengar rancangan Misteri Jam 12. Jadi pendengar Ria 897, setelah mendengar rancangan Misteri Jam 12, kata Kak Ainun, kakak akan terus langsung ke tingkap dapur menantikan kepulangan suami yang akan memandu van pulang ke rumah dari tempat tugasnya. Dan saat itu juga, selalunya lazimnya, kata Kak Ainun, sebelum suami kakak sampai, akan pulanglah seorang budak ataupun seorang jiran yang tinggal di blok yang sama, kata Kak Ainun. Mungkin dia kerja malam, Kisi, kakak tak pasti. Tapi selalunya macam tu. Cuma kadang-kadang bila suami balik awal dari dia, kakak tak akan nampak dia pulang dulu. Dia akan pulang antara 2 hingga 2 suku. Suami kakak akan pulang antara 2 hingga 2:30. Jadi dia yang pulang dahulu. Dan bila dia letakkan kenderaan di tempat letak kereta bertingkat, selalu kalau dia balik, mesti kisi belakangnya ada perempuan akan ikut dia pulang dari belakang. Kakak bukan buat cerita, Kisi, tapi perkara ini memang dah banyak kali kakak nampak. Budak ni akan jalan, tapi wanita perempuan yang ikut dia dari belakang langsung pun tidak dia indahkan. Benda itu, kata Kak Ainun, akan ikut dia perlahan-lahan dari belakang. Berjalan, kadang-kadang rapat, Kisi. Yang kakak hairan, setiap kali nampak mesti ada makhluk tersebut. Betul, Kisi, mesti ada makhluk tersebut. Sampaikan pada satu malam, kata Kak Ainun, apabila setelah mendengar rancangan Misteri Jam 12, kakak tergerak hati nak turun bawah, nak tengok siapakah wanita yang ikut budak tu dari belakang. Setelah mendengar rancangan MJ12 yang tamat sekitar 2:10 pagi waktu itu, kakak dengan segera, Kisi, pakai serkup, kemudian keluar dari rumah, turun ke bawah. Konon-konon nak tunggu suami, tapi niat di hati memang, Kisi, nak berjumpa dengan budak yang dimaksudkan. Kakak sampai di kolong blok, kata Kak Ainun, nampak kereta yang dipandu budak tu lalu terus naik. Bila kakak nampak kenderaan tersebut, dalam kereta tak ada orang, Kisi, budak tu seorang saja. Terus kakak istighfar, Astaghfirullahalazim. Dalam kereta kakak yakin tak nampak orang pun. Sebab bila kereta tu lalu, kakak terus berdiri dan lihat pandang kereta yang dimaksudkan. Bila dah nampak tak ada orang, pendengar Misteri Jam 12, kata Kak Ainun, kakak terus lari naik ke atas balik.
Sepantas kilat nasib baiklah rumah kakak ni tak tinggi sangat, tingkat 3. Sampai rumah, buka pintu sampai tak sempat nak tutup pintu rumah. Kakak lari pergi ke dapur. Dan awal tadi kakak katakan yang bila keretanya pandu, kakak lihat dalam kenderaan tak ada orang kan? Budak tu keluar daripada multi-story kapak, tempat letak kereta bertingkat. Casey nak tahu apa kakak nampak? Belakangnya sekali lagi ada perempuan ikut. Sampai ke saat ini kakak tak tahu sebenarnya. Tapi kakak pernah tanya perkara ini pada mak mentua kakak. Mak mentua mengatakan mungkin itu saka, ataupun mungkin itu pendinding diri yang diberikan, dihantarkan pada dia. Tapi dia tak tahu yang dia ada pendinding sedemikian, ataupun ada saka yang dia pelihara. Casey memang menakutkan Casey. Memang menyeramkan. Rata-rata eksperimentasi yang kakak lakukan turun ke bawah untuk lihat siapa dalam kenderaan, terbukti yang setiap kali dia balik seorang diri, tapi siapa wanita yang ikut dia dari belakang. Sampai ke hari ini, kalau Casey nak, datanglah ke rumah kakak di blok ... Wah, kasih alamat semua Dan Casey boleh lihat sendiri, adakah kakak main-main ataupun benar-benar perkara ini berlaku. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Okey, mendengar Misteri Jam 12, itulah kisah akak kita tadi. Adakah disifatkan akak itu sebagai, makcik kepo? Ya, ingin tahu ataupun beliau rasa curiga lah. Kadang-kadang kita macam tu. Bagus, sebab apa? Lebih baik kita periksa. Biar orang label kita kepo daripada kita sebarkan fitnah. Jadi kita periksa. Kakak tu periksa dulu. Mungkin ada dua pandangan yang berbeza lah. Pendapat berbeza. Satu, kepo betul kakak ni. Satu lagi, Casey bagus lah. Dia turun bawah, dia tengok dulu. Betul tak? Dia tak sebarkan fitnah, tak cakap sembarangan. Dah terbukti yang dia nampak tu sekian-sekian. Jadi ada dua pandangan. Pandangan anda mana? A, kepo. B, bagus, tak nak sebarkan fitnah, jadi dia periksa dulu. Bagaimana agaknya? Saya rasa kita tengoklah bagaimana kita pandang orang. Kadang-kadang kita jangan terus jump to conclusion, kata orang putih. Baik, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Yang lain boleh cuba hubungi saya di 669-11897. Dan ini ada kisah, nampaknya semalam kita cerita tentang kawasan yang diberi nama Hyundai. Dan yang ini juga ada kisah tentang Hyundai. Dan kiriman email respon kepada kisah semalam daripada Haji Samad. Kata Haji Samad, beliau pernah ke sana dengan isteri 2 orang memandu, tapi tak boleh masuk dalam sebab jalannya sempit. Akan letak kenderaan di luar, kena jalan kaki sedikit masuk ke bahagian dalam. Dan inilah pengalaman yang dialami oleh Encik Samad dan isterinya. Apa khabar Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Haji Samad. Semalam Casey ada sentuh tentang tempat memancing dikenali sebagai Hyundai. Tapi memang benar, Casey. Tempat itu sekarang dah tidak wujud lagi. Dah tak boleh masuk, dah ditutup. Hutannya masih ada. Pengalaman saya ketika memancing dengan isteri, kalau kita menunggang motosikal, boleh masuk sampai ke dalam. Tapi kalau dengan kenderaan kereta memang susah. Kadang-kala pergi dengan isteri dengan menunggang motosikal. Kadang-kala isteri tak nak naik motor, terpaksa naik kereta. Dan bila masuk, kita letakkan kenderaan di luar, berjalan kaki sedikit masuk ke dalam. Pengalaman saya waktu itu bila kami nak pulang. Kami memancing, datang sekitar pukul 3 lebih petang. Dan pulang 1 lebih pagi, setelah air dah hampir-hampir surut. Jadi apa yang berlaku, kata Encik Haji Samad, bila dah bungkus semua pekakas-pekakas pancing, saya dengan isteri tinggalkan kawasan itu. Sebelum ini ada ramai juga yang memancing. Oleh kerana hari itu memang rezeki tidak menyebelahi sesiapa pun, ramai dah balik, hanya tinggal saya dan juga ada satu keluarga sebelah hujung sedang memancing. Suami isteri juga. Kata Encik Haji Samad, saya keluar dengan isteri, berjalan dengan menggunakan lampu suluh yang kami gunakan untuk memancing. Sebab sana memang gelap, Casey. Lopak, lecak, jadi kena hati-hati bila kami berjalan. Apabila isteri saya terhenti seketika. Saya dah jalan jauh. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Haji Samad, saya dah berjalan jauh. Isteri saya berhenti seketika, saya tak perasan pun yang isteri saya berhenti. Jarak lebih kurang dalam 200 meter macam tu lah. Saya toleh ke belakang, isteri saya sedang berdiri tak bergerak-gerak. Saya suluh nampak isteri sedang berdiri, tak berjalan, Casey. Pendengar Misteri Jam 12, saya patah balik
pergi ke arah isteri. Saya sentuh bahu isteri. Isteri saya tercungap-cungap bernafas. Seolah-olah nafasnya dipegang, dihentikan seketika. Abang, saya panggil abang lah. Abang tak dengar. Casey, isteri saya seolah-olah dalam keadaan semput, tercungap-cungap tak boleh bernafas. Saya suruh dia tenang, istighfar. Kenapa dengan awak ni? Isteri saya kata, dah banyak kali dia pekik. Dia panggil saya tapi saya tak perasan dan saya tak toleh. Kalau awak panggil saya takkan saya tak dengar? Tempat ni sunyi. Isteri saya sampai dah tak tahu nak berkata apa. Saya pegang tangannya, tak apa. Awak selawat istighfar, kita keluar. Dalam perjalanan Casey, saya tak nampak. Langsung tak nampak, tapi isteri saya, bang, kata isteri saya, kiri kanan Casey dekat dalam hutan tersebut, banyak benda sedang memerhatikan kita yang sedang nak berjalan keluar. Kata Haji Ismail, walaupun saya tak nampak, isteri saya nampak, tapi saya boleh rasa. Meremang bulu rumah saya, bulu tengkuk. Saya tahu isteri saya tak bohong. Sampai dalam kenderaan, saya keluar dari kawasan itu, kemudian saya tak pulang ke rumah. Saya bawa isteri saya pergi makan. Casey bawa isteri saya pergi makan di salah sebuah kawasan di Changi. Sedang makan, kami duduk suami isteri. Di satu meja bulat, 2 orang saja. Datang seorang lelaki untuk ambil pesanan air kami. Casey, dia tanya, bang, minum apa bang? Biasalah, teh tarik 1. Isteri saya, dia tak nak minum. Kakak minum apa? Casey, lelaki tu boleh tanya orang di sebelah saya, walhal di meja yang sama, saya dengan isteri saya saja yang duduk. Patutlah bila kami duduk, isteri saya tengok bawah. Saya pusing tengok budak ni. Mama ni betul ke tak ni? Tak apa, dia pun tak nak lah. Saya seorang satu terima kasih Dia patah balik, buat air. Saya pegang tangan isteri, saya pergi ke tempat kaunter yang jual air tu. Bang, saya PT bungkus bang. Dia bungkuskan teh saya angkat. Kemudian saya suruh isteri tengok. Awak, tengok belakang, dia ikut kita tak? Mula-mula isteri tak nak, takut. Saya paksa baru isteri toleh. Dia tak ada bang. Dengan segera saya kembali ke kenderaan dan pulang ke rumah. Itulah pengalaman saya, Casey. Terima kasih. Selamat tengah malam. Okey, pendengar Misteri Jam 12. Jadi itulah antara kisah yang diketengahkan Cik Samad. Inilah kalau mungkin lelaki-lelaki kalau dah berumah tangga, semakin lama rumah tangga tu dibina, semakin tak rapat lah. Jalan pun suami ke depan, isteri di belakang dah 100-200 meter saya rasa ni. Baru dia pusing, mana isteri aku ni? Lupa pula Jadi ingatlah, kalau jalan keluar tempat macam tu, khususnya tu lebih baik anda sentiasa pastikan isteri anda di samping anda. Itu yang penting. Dan kisah awal tadi Kak Ainun bagaimana? Apakah pendapat pandangan anda? Dia kata, Casey, saya rasa Casey, pendapat saya yang kedua. Baguslah kakak tu turun bawah. Memanglah kita boleh cap dia sebagai makcik kipu. Tapi dia pun nak tahu. Supaya dia tidak sebarkan fitnah. Dan dia dah tahu pun, dia bercerita pada Casey dalam Misteri Jam 12. Itu saja Casey. Terima kasih. Yang ini Casey, saya rasa makcik tu kipu Casey. Ada orang ke tak ada orang, apa dia kisah? Dari Azlan ini masing-masing lah. Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman selanjutnya 669-11897. Dan yang ini saya ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman. Ini kisah daripada sama ni kejap Dari Encik Ali berkongsi peristiwa pengalaman ketika beliau dengan temannya sedang duduk di kolong blok rumah. Ini kisah Encik Ali ni agak panjang, tapi saya berikan anda gambaran sedikit lah. Encik Ali kata beliau dengan rakannya suka sangat duduk kolong blok. Duduk di kolong blok tu akan buat air lah, sebab Encik Ali ni tinggal di tingkat 1, temannya tinggal di tingkat 4. Jadi Encik Ali akan dari rumahnya tingkat 1 tu, dia akan keluar bawalah air kopi yang dia buat sendiri. Isteri dah tidur, anak-anak dah tidur. Jadi dia carilah peluang untuk
untuk mungkin hangout dengan kawan satu blok lah. Dan dia akan dalam cerita ni dia kata akan bawa turun kopi lah. Kalau ada kuih muih yang isteri ada masak tadi, goreng-goreng ke, saya akan bawa bersama duduk. Kami hanya duduk berbual-bual, cakap tentang apa yang topik nak diperkatakan pada tempoh hari, kita cakap lah. Dan antara satu kali tu bila Cik Ali dengan sahabatnya iaitu Encik Suhaimi, Cik Ali dan Encik Suhaimi sedang duduk di kolong blok rumahnya. Dan perkara ini berlaku di salah sebuah kawasan di Bukit Panjang. Topik pada malam tu yang disebutkan itu adalah tentang Misteri Jam 12. Sebab mereka ni berdua baru saja mendengar rancangan MJ12. Jadi bila dah lepas tu duduklah di kolong blok sambil tu bercerita tentang kepercayaan, tentang tu tentang ni. Mereka telah pun melakukan sesuatu. Jadi teman Cik Ali, Cik Suhaimi ni sebenarnya ada menyimpan sesuatu yang ditinggalkan oleh arwah ibunya. Pendengar Misteri Jam 12, percaya ataupun tidak, ingat rancangan ini hanya satu hiburan saja. Kata Encik Ali, teman saya kemudian naik ke atas kisi. Setelah kami berbincang berbual-bual tentang misteri jam 12, kisah seram lah yang diketengahkan oleh pendengar-pendengar Ria. Teman saya mengatakan yang dia ada simpan sesuatu. Waktu tu topik yang kisi ketengahkan adalah tentang barang-barang pusaka peninggalan arwah. Ada keris, ada cincin batu akik, ada juga barang-barang pelik yang lain. Teman saya kata arwah ibunya ada meninggalkan sesuatu dalam peti. Dan sampai sekarang dia percaya yang benda tu yang menjaga rumahnya supaya tidak disampuk, dirasuk oleh mana-mana makhluk. Bila saya dengar, saya terperanjat. Jadi dia pun naik ke atas, kata Encik Ali, bawa turun peti yang dimaksudkan itu. Dia naik ke atas, saya sedang tunggulah. Saya pun hidupkan sebatang rokok. Kemudian lalu seorang makcik, betul-betul dekat koridor tempat lalu lalang di hadapan rumah saya. Makcik itu berdiri depan rumah saya lama kisi. Saya sebenarnya tak perasan. Sebab bila makcik tu lalu, dia jalan belakang saya, dah tak nampak dah. Bila lelaki tu turun, teman saya Suhaimi turun ke bawah. Dia pun membawa peti, kemudian dia buka. Sebelum dia buka peti tersebut dia kata, "Eli, apa depan rumah kau ada orang tu? Makcik tu nak apa tu?" Kisi, rupa-rupanya sejak saya nampak dia tadi, dia tak bergerak berdiri depan pintu rumah saya, Kisi. Apabila saya toleh sahaja, makcik itu pun bergerak dan meninggalkan kolong blok. Saya dengan teman saya Suhaimi berdiri, melihat makcik itu dari belakang. Dia jalan, kemudian keluar, nyeberang jalan, entah dia hilang pergi ke mana. Kemudian kembali pada topik saya dengan teman saya, Kisi. Dia pun bukalah sesuatu. Bila dia buka peti itu, dalam peti tersebut terperanjat. Apabila teman saya menunjukkan, Casey nak tahu ada apa? Dalam peti itu ada kuku. Kuku yang diketip banyak dalam peti tersebut. Saya tanya, ni apa benda? Entahlah, mana aku tahu. Arwah ibu aku kasih aku simpan. Ini pendinding, kau pun mesti ada pendinding tau, kata teman saya dengan bongkak dan riak. Dalam peti itu, selain dari ada kuku yang telah pun diketip, dibuang dalam peti tersebut, banyak Casey. Juga ada bungkusan yang dililit dengan kain kuning. Saya tak tahu apa di dalamnya. Casey, teman saya mengatakan, bila benda ni ada dalam rumah, siapa nak hantar sihir, tak boleh masuk. Sebab ada penjaga pendinding dalam rumah. Dan dia nasihatkan saya untuk dapat pendinding. Tapi saya ni memang tak percaya benda-benda ni semua, Casey. Kemudian dia bawa pulang benda tu ke rumah. Saya pun pulang ke rumah, saya baring atas katil, tak boleh tidur, terfikirkan tentang barang yang disimpan oleh sahabat saya. Lat beberapa minit setelah saya nak lelapkan mata, ada orang ketuk pintu rumah Casey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata Encik Ali, saya bangun, keluar dari bilik. Pergi ke arah pintu rumah saya buka pintu terperanjat. Nampak makcik tadi depan pintu saya. Astaghfirullahalazim. Waalaikumsalam. Makcik nak apa, cik? Makcik cari siapa? Berdiri makcik tu, tak jawab pun soalan saya. Makcik nak apa, cik? Makcik cari siapa? Casey, makcik tu tak bergerak-gerak, Casey. Saya masuk balik dalam rumah saya tutup pintu, saya tutup tingkap semua. Dan tidur sampai ke pagi. Sampai ke saat ini, Casey, barang yang disimpan oleh kawan saya, sebenarnya adakah barang itu telah pun mengundang makcik itu datang?
Ataupun makcik tu mungkin antara pendinding yang telah pun menjaga rumah kawan saya, dan sekarang ini nak masuk rumah saya, nak melindungi rumah saya. Terima kasih. Pendengar Misteri Jam 12, akan saya terus dengan kisah-kisah misteri pada tengah malam ini. Dan ingat, setiap kisah hanya satu hiburan. Yang ini daripada susah betul sebut nama Kak Amona, ya, Amonna, Kak Amona. Macam itulah bunyinya. Katanya kisah kakak tak ada cerita yang seram-seram, tapi kakak ingin berkongsi awal tadi ketika nak bermulanya rancangan Misteri Jam 12, kakak ni semangat kisah pergi ke dapur nak buat air. Konon-konon nak buat kopi lah. Jadi mata ni boleh bertahan sampai pukul 2 pagi. Lazimnya pukul 1 suku kakak dah condemn. Jadi sedang kisah putarkan lagu, kakak masuk dapur. Kemudian kata Kak Muna ni sedang bancu air. Mak kakak jalan belakang. Jalan di belakang kakak. Kakak nampak kisi mak kakak jalan belakang kakak. Masuk dalam tandas. Kakak angkat cawan tu. Kakak pusing. Masuklah ke ruang tamu nak pergi ke bilik. Ternampak mak kakak baru keluar dari bilik. Kakak tercengang. Awal tadi nampak mak jalan belakang. Dan bila keluar dari dapur, nak masuk ke bilik, nampak mak baru saja nak keluar bilik. Lazimnya dengan orang terkenal ni, dengan penampakan dalam rumah, kakak mungkin sukar nak percaya tentang pelanduk dua serupa. Tapi tadi kisi, ini berita baru masuk ni, terkena gangguan tu, kakak terus tersentak dan tak tahu nak cakap apa pada mak. Mak tanya buat kopi, kakak cuma cakap, masuk dalam bilik sekarang ni kopi dah habis. Cawan di atas meja. Nak simpan balik pun katanya susah, takut. Terima kasih kerana baca kiriman SMS saya. Terima kasih kembali. Jadi Kak Amuna berkongsi pengalaman macam-macam lah kisah. Yang ini pula ada kiriman yang saya terima daripada pendengar kita. Namanya mana ni? Wak Kasman katanya. Assalamualaikum Kisi, nama saya Wak Kasman dan saya pendengar baru Misteri Jam 12. Terima kasih pada Wak Kasman. Saya juga merupakan perubat tradisional, tapi bukanlah nak mempromosikan khidmat saya. Tentang yang tadi, rakan Abang Ali yang turun bawah membawa peti yang ada kuku. Kisi, kalau saya betul, mungkin kuku-kuku itu adalah mangsa-mangsa sihir. Tahukah Kisi dan juga pendengar-pendengar Ria, dengan hanya menggunakan kuku mangsa, seseorang itu boleh disihir dengan begitu mudah, tapi dahsyat impak yang terkena. Mungkin itu kuku orang-orang yang disihirkan. Saya nasihatkan kepada Abang Ali, beritahu temannya Suhaimi supaya ambil kuku-kuku tersebut, kemudian tanam, supaya sihir-sihir yang dikenakan kepada orang yang ada kukunya di dalam peti itu akan dapat ditarik balik, dihentikan. Selagi kuku itu disimpan dengan kain bungkusan kuning, selagi itulah sihir itu tidak dapat ditumpaskan. Ini hanya pendapat pandangan saya, tapi Kisi tanya yang lain. Memang kuku boleh dijadikan bahan sihir. Sebab itu kalau kita nak ketip kuku kita, kita nak buang, biar tempat yang orang tak tahu. Kembalikan ia ke tanah. Terima kasih. Selamat tengah malam. Okey, itu dia kisah dua daripada Kak Munah kita yang berkongsi. Awal tadi nampak seolah-olah macam kelibat ibunya jalan belakang lah di bahagian dapur. Dan kemudian kisah ataupun pendapat pandangan daripada Wak Kasman. Wak Kasman beri pendapat pandangan kuku dalam peti itu bukan kuku mungkin pendinding, tapi kuku mangsa-mangsa yang disihir. Sejauh mana kebenaran? Kalau memang benar perkara itu, dan saya rasa Cik Ali ni, anda telah pun diberikan satu tanggungjawab lah. Untuk menyuruh teman anda Suhaimi itu buang kuku tersebut lah, supaya sesiapa juga yang terkena perbuatan ini akan kembali pulih macam biasa. Kalau betul lah, tapi tak tahulah sejauh mana kebenaran. Pastinya rancangan ini hanya satu hiburan saja. Bersama dengan kita, dia pendengar kita yang pertama pada tengah malam ini. Mamat, apa khabar? Khabar
baik. Buat panggilan dari mana, Mamat? Saya di Tampines. Mamat pernah dengar orang kata menggunakan kuku sebagai salah satu bahan lah untuk kenakan orang. Pernah dengar? Tak pernah dengar. Tak pernah jadi ini mungkin yang pertama anda dengar pada malam ini. Dan Mamat, kisah anda tentang apa, Mamat? Silakan. Okey, ini pengalaman saya. Ini kisah bulan 12 yang lalu di sekolah tu. Saya pergi KL. Lepas tu nak pulang dari Singapura. Tiba-tiba lebuh raya tu, saya nak bilang kat lebuh raya kat mana? Tak perlu Di mana? Di Singapura ke? Tak, di Malaysia. Oh, di Malaysia. Okey, silakan. Okey, di lebuh raya. Tiba-tiba saya nak pulang tu, waktu tu baru pukul 9.30 malam. Tapi tiba-tiba saya punya kereta tayar pancit lah, Kisi. So dah pancit, je tahu lah, kat lebuh raya kan gelap-gelap kan. Jadi dah pancit satu hal, saya pergi cari itu telefon SOS lah. Saya cari-cari, saya jumpa, saya pergi telefon. Saya telefon tu bunyi tau, tu punya berdering lah. Sekali yang angkat bukan orang perkhidmatan yang apa tu, yang menjawab. Saya dengar Kak pun mengilai lah. Saya sampai jadi marah. Saya kata, jangan main-main lah, saya minta tolong ni. Macam apa boleh menjaga tu. Dia masih mengilang-ilang. Kalau saya nak jadi marah, saya tendang tu telefon tu, SOS punya telefon tu begitu. Saya dah tunggu sampai 2 jam lebih tak ada orang tolong lah. Anak saya yang kecil tu melalak menangis lah. Jadi saya tunggu macam mana ni, tak ada orang tolong, tak ada apa. Saya minta bantuan, tak ada bantuan. Macam mana kat tengah-tengah lebuh raya ni. Jadi tak tahu lah, dalam 2 jam lebih tu, sekali nampak kereta polis lah. Kereta polis dah buka lampu, tak tahu dia nak kerja siapa. Saya kat tengah tepi raya, saya tunjukkan lampu isyarat tu. Alhamdulillah dia tolong lah. Polis Malaysia, tapi saya ingat bukan betul lebuh raya polis lah. Itu polis biasa lah. Dia dapat tolong saya. Terus sampai situ sekali polis tu cakap, anak awak menangis, dia jumpa sesuatu gitu. Saya polis tu tolong, yang satu tolong betulkan tayar saya, yang satu peluk anak saya. Dia baca Alhamdulillah. Saya berterima kasih dengan polis tu, sampailah saya pulang ke Singapura. Itu kisah saya. Terima kasih ya. Okey, sama. Kembali, itu dah di lebuh raya. Bagaimana? Ini ada pendengar kita cakap tentang lebuh raya. Ni ada pendengar dari Seberang. Namanya pendengar dari Seberang, Mariam. Apa khabar, Kisi? Khabar baik. Nama saya Mariam Elina dan saya suka dengan rancangan ini. Setiap malam saya akan cuba mendengar kalau saya esok tidak ada kuliah. Jadi Mariam kata pengalaman peristiwa yang Mariam nak kongsi bersama Kisi. Waktu itu saya ni sedang sibuk berada di bilik saya lah, khususnya dalam internet, sedang update blog saya, kata Mariam Elina. Dan sedang saya type update blog saya, kata beliau. Apa yang berlaku, saya waktu itu belum lagi mendengar rancangan Misteri Jam 12 dan perkara ini berlaku 2 tahun yang lalu. Sedang saya update blog, tiba-tiba saya terdengar di ruang tamu macam ada orang tarik meja. Saya ni, bilik saya di sebelah atas. Jadi bila orang tarik meja, kuat Kisi bunyinya. Saya pun sampai terbangun, keluar dari bilik sampai menjenguk Kisi. Menjenguk daripada atas, tengok ke bawah lah. Sebab di ruang tamu saya memang ada meja makan yang besar. Jadi bila tengok, meja tu bergerak Kisi dan sengit macam ada orang tarik ataupun seseorang langgar. Saya tiba-tiba meremang bulu rumah. Saya pusing ke belakang, kemudian saya tengoklah bilik kakak saya sedang tidur. Saya tengok bilik ibu dengan abah saya sedang tidur. Jadi 3 orang dalam rumah. Dalam rumah tu ada 4 orang termasuk saya. 3 orang sedang tidur. Siapa yang tolak meja, yang tarik meja? Saya pun masuklah, tak nak indahkan. Sekali lagi sedang saya update blog pada waktu itu, terdengar lagi bunyi kali ini kerusi jatuh, kerusi kayu. Pak! Macam itulah bunyinya. Saya pun bangun, keluar dari bilik saya, terus pergi melihatlah, menjenguk dari atas, kata Mariam Elina. Bila saya tengok kerusi dah jatuh, saya pun entah macam mana turun ke bawah perlahan-lahan sampai dekat hujung tangga. Maksudnya bila dah sampai dekat bawah di hujung tangga, saya naik balik Kisi. Sebab apa Kisi? Saya nampak anak beranak sedang berdiri melihat saya yang sedang nak turun, konon nak alihkan dan tarik meja. Dan waktu itu 2 tahun yang lalu, kami baru saja berpindah di rumah yang baru dibeli. Dan sekarang ini masih lagi didiami. Rumah itu dah kami tinggal, diam di dalam rumah itu dah lebih kurang masuk 2 bulan lebih. Sebenarnya banyak gangguan yang berlaku.
Antaranya ibu saya pernah ceritakan saya, waktu malam sedang dia tidur, dia nampak saya masuk dalam bilik. Keesokan hari dia tanya, semalam masuk bilik mama buat apa? Saya pun kata, bila masa masuk bilik, saya tengah tidur. Itulah antara pengalaman yang berlaku. Tapi alhamdulillah setelah bantuan, adalah seorang pakcik ni yang telah pun ibu undang, seorang pakcik yang juga penggiat salah sebuah masjid berdekatan dengan rumah kami. Katanya Mariam Elina, dapatlah rumah tu disemah, diadakan sedikit doa selamat. Barulah benda tu keluarga yang mungkin mangsa dalam rumah tak pasti mangsa apa meninggalkan rumah kami. Terima kasih dan juga selamat tengah malam KC. Itu saja pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini ada kiriman respon daripada Obek Mardi. Ingat apa jua, hanya satu hiburan sahaja. Obek Mardi kata, saya suka dengan penjelasan yang diberikan oleh Wak Kasman. Memang benar, kuku boleh dijadikan bahan untuk disihir. Berhati-hatilah kalau kita nak buang kuku, khususnya kalau kita banyak musuh. Jadi buanglah tempat-tempat yang tertentu. Antaranya yang lain, kata Obek Mardi, selain dari kuku, rambut, pakaian dalam. Kalau mungkin ada musuh dan kita tahu musuh akan main kotor, kata Obek Mardi, pakaian dalam jangan sesekali kita jemur di luar. Jemurlah di belakang rumah. Dan katanya selain dari itu, rambut. Setiap kali kalau kita sikat rambut kita, pastinya akan ada rambut terperangkap pada sikat yang kita gunakan. Setiap kali kita dah habis sikat, kita tarik semua rambut di sikat tersebut, kita buang dalam tong sampah. Jangan kita biarkan. KC ini juga untuk menghindari. Sebab dahulu, zaman kuno dahulu, banyak juga sultan-sultan yang telah pun dikatakan disihir melalui rambut. Dia sikat rambut, kemudian sikat dibiarkan. Masuknya pembantu, ambil rambut tersebut dan dijadikan antara bahan sihir. Dan selain dari itu juga, kata Obek Mardi, ini tak tahulah benar atau tidak. Ini hanya dia berkongsi saja. Jangan sampai kita tersalah faham. Katanya kalau kita bergambar KC, hendaklah kita jangan berikan seseorang itu gambar yang penuh. Maksudnya gambar penuh cukup sifat kita berdirilah. Nampak kaki tangan, nampak telinga kiri kanan, nampak mata kedua-dua, hidung, mulut, semua nampak. Kalau nak beri gambar penuh pun berilah gambar yang setengah badan ke. Dan katanya di sini, kalau memang nak kena beri gambar penuh, berdiri sengit. Jadi kalau nampak telinga sebelah sini, ataupun sebelah kanan, sebelah kiri tak nampak sebab dia dah pun memandang ke arah yang lain. Macam itulah kata beliau. Jadi ingatlah supaya jangan mudah-mudah kita beri satu lagi nama nama ibu kita, bukan nama bapa. Kalau orang tanya, kata di sinilah, nama maknya siapa? Nama maknya Hasna binti apa? Jangan. Gunakan nama samaran yang mak anda adalah. Kalau nama Asna, nama samaran yang digunakan oleh orang-orang panggil Nana, panggil. Nama mak saya orang panggil Nana. Nama penuh, tak, orang panggil dia Nana je. Kata Obek Mardi macam itulah. Jadilah antara pendapat pandangan individu. Kalau ingin kepastian, tanyalah mereka yang arif, yang pakar. Jangan jadikan rancangan ini sebagai satu landasan untuk anda menimba ilmu. Selamat tengah malam para pendengar Misteri Jam 12 yang sedang memantau siaran kami di Ria gelombang 89.7 FM, maupun anda yang sedang memantau siaran kami melalui cnmsn.com ataupun melalui aplikasi Mi Radio dan sebagainya. Terima kasih bagi anda yang sedang bersama saya KC Tika, dan saat ini pada malam ini saya akan teruskan dengan lebih banyak kisah, tapi sebelum itu saya akan bacakan mungkin ada pendapat pandangan anda. Dan ada yang tanya tentang lagu-lagu yang diputarkan. Awal tadi lagu yang anda dengar, lagu Black Magic Woman. Ini dari nyanyian Santana dengan petikan kita lah, tapi lagu tadi namanya Black Magic Woman. Sesuai dengan Misteri Jam 12. Dan sebelum tu juga lagu yang anda nikmati, lagu dipetik dari album Kumpulan Merah. Dan lagu itu versi akustik, lagunya Sampai di Sini. Anda dengar tadi lagu Sampai di Sini dari album Kumpulan Merah, lagunya versi akustik. Ada terjawab pertanyaan. Ada yang expert pun, pro pun tak dapat cari title lagu ni. Terkial-kial member sambil berpeluh nampak. Dan juga sebelum tu ada nikmati sebuah lagu yang telah pun saya putarkan di FM 897, lagu dari Zainal, lagunya Dah Dibilang, yang anda nikmati di FM 897. Dan banyak kisah saya terima pada malam ini. Ada juga beri pendapat pandangan
Ada juga di sinilah ada yang berkongsi kisah, ada juga yang ingin berikan ini daripada Nizam, katanya, selamat malam Kisi, ingin ketengahkan peristiwa yang dialami oleh isteri saya yang pernah bertugas di sebuah hospital di Singapura. Saya tak nak sebut nama hospitalnya, tapi katanya pengalaman beliau, hospital ini dikatakan memang banyak Kisi cerita gangguan tak kira apa bangsa pun, dan juga ada satu bilik di hospital yang disebutkan, ya, tapi saya tak sebutkan, tidak ada pesakit akan tinggal di dalam ward ataupun bilik yang disebutkan. Sesiapa yang tinggal di dalam bilik itu akan dipindahkan. Betul Kisi, sesiapa saja pesakit yang diarahkan masuk ke dalam bilik tersebut, pesakit tersebut akan dipindahkan. Mungkin kalau saya sebut nama hospitalnya anda pasti kenal, tapi saya tak naklah sebut nama hospital yang disebutkan. Dipindahkan ke bilik yang lain kerana gangguan-gangguan mengganggu mereka tak kali mereka tidur di waktu malam mungkin. Sampai di bilik itu tidak digunakan lagi. Begitu kerap gangguan yang berlaku, bilik itu dikosongkan. Tidak ada lagi pesakit ditempatkan dalam bilik tersebut. Tetapi yang hairannya, bilik itu selalu digunakan oleh tempat kerja Kisi Mediacorp untuk buat siri drama. Cerita-ceritanya begini. Ada satu hari ini, saya ada ambil jemput isteri saya di hospital tempat dia bertugas. Sementara saya tunggu isteri saya yang habis shiftnya, saya terserempak dengan bekas guru mengaji saya. Saya pun tanya, siapa masuk hospital kak? Kakak tu pun berkata, nenek yang masuk. Saya pun masuk ke bilik untuk tengoklah. Nenek guru mengaji saya itu memang nampak Kisi, orangnya dah tua, dah uzur. Apabila pulang tu Kisi, isteri saya buka cerita. Dia pun memberitahu sesuatu. Satu malam tu apabila isteri saya sedang bertugas waktu malam, nenek tu tiba-tiba menjerit di atas katil. Dia sedang baring. Isteri saya pun pergilah menjenguk apa yang berlaku sebenarnya. Dia pergi bersama dengan rakan setugas. Dia terperanjat dan terkejut Kisi apabila nenek itu berkata, belakang kau ada orang tu. Belakang kau ada orang. Kisi, para pendengar Ria 897. Nenek yang sedang sakit itu bersuara, katanya belakang ada orang. Ada orang. Kemudian dia sebut lagi rambut panjang. Nenek yang ada di sebelah katil itu pun menggigil ketakutan Kisi. Dan nenek itu berkata, aku nak balik lah. Aku nak balik, hantar aku balik. Isteri saya pun memanggil doktor untuk menenangkan nenek yang dalam keadaan dah tak boleh dikawal, terpekik-pekik mungkin. Kedua-dua nenek itu keesokan harinya, katanya kedua-dua nenek keesokan harinya pun saya berjumpa untuk guru mengaji saya tentang kejadian semalam. Alangkah terperanjatnya isteri saya apabila dia berkata yang nenek berkata jangan cakap atau berkata ya kerana nenek ada memelihara saka. Kalau cakap ya, saka itu akan ikut kita pulang. Isteri saya terperanjat Kisi, tapi memang Kisi hospital tu macam-macam cerita yang berlaku. Tak kira apa bangsa lah kena gangguan. Itulah pengalaman saya. Tolong ketengahkan dari Nizam. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Kisi. Pendengar Misteri Jam 12, saya akan terus berkongsi pengalaman kisah yang menakutkan berikut ini. Dan kali ini kisahnya dalam rumah dalam tandas. Yang ini diceritakan oleh Kak Aini. Kak Aini kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Ini kiriman SMS ingin saya bacakan. Kak Aini kata, kebelakangan ini beliau sering ternampak sesuatu yang menakutkan dalam tandas di dalam bilik. Dalam bilik bila Kak Aini baring, Kak Aini akan pandang tandas. Lazimnya kalau tidur, tak pernah pun tutup pintu tandas. Tapi sejak suami Kak Aini dah mula bertugas malam, sebab sebelum ini suami Kak Aini telah pun diberhentikan kerja. Jadi baru-baru ini saja suami dah mula dapat kerja yang baru dan kerjanya shift malam sahaja, dan Kak Aini terpaksa tinggal rumah seorang diri Kisi. Pernah beberapa kali bila mendengar rancangan Kisi Misteri Jam 12,
Bila masa-masa takut terperasan, macam dalam tandas ada orang sedang berdiri. Yang benar Kisi kakak nampak. Susuk tubuh sedang berdiri melihat kakak daripada dalam tandas yang gelap yang sedang baring di atas katil. Dan kakak ni memang degil, masih nak dengar lagi rancangan MJ12 sebab memang tertarik dengan kisah-kisah yang diketengahkan. Jadi apa yang kakak buat? Oleh kerana kakak takut, kali ini kakak tidur, kepala kakak tidaklah menghadap tembok. Kalau kepala kakak di bahagian tembok, boleh nampak tandas. Kali ini kakak pusing, kepala kakak di bahagian tempat kaki. Jadi kakak akan nampak tembok pula bila kakak baring. Itulah pengalaman kakak. Dan Kisi katanya Kak Aini, peristiwa ini walaupun kakak cerita ringkas tak seram. Cuba Kisi bayangkan Kisi di tempat kakak sedang baring, nampak ada susuk tubuh dalam gelap berdiri dalam tandas. Kakak pula takut nak tutup pintu tandas, takut dia main ketuk-ketuk. Kisi, terima kasih dan selamat tengah malam. Macam-macam hal dalam tandas. Kalau ia pun takut sebelum tidur tu lampu tandas dihidupkanlah. Sebelum mungkin akak habis rancangan MJ12 tu boleh bangun dan tutup balik lampu tandas tersebut. Yang ini pula daripada peringkat kita, katanya sini. Kisi cakap tentang kuku yang disimpan dalam kotak oleh kawan Cik Ali awal tadi. Ini kiriman SMS lah, datangnya daripada Hisham. Saya juga ingin berkongsi sesuatu. Ini bukan tentang kuku, ini tentang tulang Kisi. Saya tak pasti tulang apa, tapi dalam rumah saya, ibu saya ada menyimpan sejenis tulang. Saya tak tahulah tulang yang dimaksudkan tu tulang apa. Tulang itu diletakkan dalam kain yang dibuat macam kantong kecil. Kemudian tulang itu diletakkan di atas tempat circuit breaker. Pernah sekali tu saya nak simpan kunci almari saya di atas sebab takut abang saya buka pintu almari saya ambil baju. Cari tempat yang sesuai yang saya boleh ingat dan tak lupa. Saya pun jengkitkan kaki untuk capai circuit breaker bahagian atas. Letak kunci, teraba sesuatu di atas circuit breaker. Saya bawa turun, ada kantung warna putih tapi dah kotor lah kena dengan habuk. Saya buka di dalamnya, terperanjat Kisi, nampak sejenis tulang disimpan. Tapi saya rasa kerja ni adalah kerja ibu saya. Ibu saya lah memang percaya sangat dengan benda-benda ni semua. Kalau Kisi datang rumah saya, di tingkap bilik saya, tingkap bilik abang, tingkap bilik kakak dan ibu, semua Kisi ada paku, besi berani. Di bahagian dapur pula ada barang-barang yang ditaruh, antaranya pokok kaktus. Katanya di sini menghalang makhluk penanggal dari masuk rumah. Saya ni Kisi bila dengar ibu saya macam ni tak tahu nak cakap apa lagi. Tapi kalau saya buang tulang tu, apa akan jadi? Boleh tanya tak pendengar-pendengar Ria, apakah sebenarnya tulang yang disimpan oleh ibu saya dalam rumah? Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Pendengar Misteri Jam 12, apa kata anda? Anda mungkin nak beri pendapat pandangan pada pendengar kita tadi yang mengatakan ibunya ataupun dia nampak terjumpa sejenis tulang yang disimpan dalam satu kantung warna putih yang dah pun berabuk lah, dah kotor lah, diletakkan di atas circuit breaker dalam rumah. Dan kita tahulah circuit breaker, siapa yang nak pergi cari barang atas circuit breaker? Jadi tempat yang disimpan tu tempat yang tak ada orang pun akan terfikirlah. Dan mungkin dah jodoh, dia pun nak simpan, sembunyikan kunci dari abangnya, terjumpa pula harta pusaka ibu disimpan di atas sana. Jadi apakah tulang yang dimaksudkan? Saya kalau awak tanya, saya tak pastilah. Mungkin pendengar Ria seperti mungkin Pak Radin ke, Obok Mardi ke, Said Alatas ke, mungkin siapa lagi, Raja Syahdan, dah lama tak dengar berita, ataupun Habib Muhammad yang boleh berikan pendapat pandangan tentang tulang yang disimpan itu. Kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Yang ini daripada Azwan. Azwan kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ada kisah yang cukup seram dan kelakar, lucu dibuatnya. Waktu tu saya sedang berada di koridor rumah, sedang isap rokok. Dan sekitar pukul 12 suku malam, Kisi sedang mainkan lagu-lagu sebelum bermula rancangan Misteri Jam 12. Isteri saya dah dalam bilik sedang baring. Jadi sedang saya ni berasap lah nak tunggu rancangan mula, tiba-tiba isteri saya lari keluar dari dalam bilik. Isteri saya lari keluar dari dalam bilik, kemudian dia kata, Abang, sini masuk cepat. Dia takut Kisi. Saya tanya, kenapa dengan awak? Dalam bilik dengar suara orang menangis. Jadi saya pun kata, awak ni meripik lah. Itu kan Misteri Jam 12. Awak dah buka radio kuat-kuat. Itu kan efek Kisi. Jadi isteri saya pun kemudian dia agaknya dah malu bila mungkin Kisi putarkan efek perempuan menangis. Kata Cik Azlan lah.
Jadi isteri saya kemudian masuk dengan saya dalam bilik lah. Setelah saya isap rokok tu, saya kata, awak buatkan saya air boleh tak, haus lah. Isteri saya di dapur, saya masuk balik dalam bilik. Casey waktu tu sedang putarkan sebuah lagu. Memang benar Casey, kata isteri saya memang benar. Ada suara perempuan menangis dalam bilik, tapi saya pasti bukan dari radio. Sebab apa? Bila saya matikan radio, suara tu dapat saya dengar sayu sangat. Jadi kata Azlan, saya pun turun dari katil, radio saya kuatkan balik, saya keluar dari bilik, jumpa dengan isteri. Kemudian isteri, bang, jom masuk bilik bang, MJ12 nak start ni. Saya kata nanti kejap, abang nak minum air dulu. Saya tak bilang pun isteri saya apa yang saya dengar tu adalah benar. Sebab saya tak nak isteri saya takut dan nanti malam menyusahkan saya pula nak kena temankan dia pukul 2-3 pagi untuk ke tandas. Itulah pengalaman seram tapi lucu. Mula-mula tak percaya kata isteri. Bila dah kena, baru padan muka saya Casey. Tahu tak apa? 669-11897, silakan. Kita teruskan dengan kisah daripada seorang pendengar namanya Bujang. Hello Bujang, selamat malam. Selamat malam. Apa khabar anda, sihat? Saya sihat. Ni buat panggilan dari mana Bujang? Saya buat panggilan daripada Woodland. Silakan Bujang, pengalaman anda. Pengalaman saya, saya ingin menceritakan semasa dulu, semasa saya dengan kawan saya sedang berjalan dekat railway track. Itu dekat Kranji lah kira kan. Okey, Habis kawan saya terjumpa meja lah. Macam meja bai syarbat tu kan. Kita bawa pergi dekat Semak lah. Kita peringat kita nak relax lah. Jadi saya taruh dekat situ, dekat betul-betul dekat pokok sambun-sambun lah. Jadi pada malam tu saya tidur dekat situ. Habis kawan saya tak balik. Jadi apabila saya tidur dekat situ, saya dengar apa tau, macam nangka busuk jatuh. Nangka busuk jatuh sekali, saya cek tak ada apa-apa. Jadi pun saya pun relax lah. Jadi besok pagi saya cakap dengan kawan saya, okeylah kita pergi dekat dalam lah. Saya pergi kat dalam lagi. Dekat dalam tu saya taruh saya punya meja tu lah. Jadi tu malam kawan saya pun tak balik. Pada kawan saya tak balik pun saya pun relax, diam je kira kan. Sekali saya ingatkan saya nak isap rokok lah kira. Saya isap rokok, saya pasang saya punya lighter. Lighter saya pecah. Lepas tu saya ambil lighter lagi. Sekali saya picit, pecah lagi. Dah 2 lighter pecah. Sekali saya ambil lagi 1 lighter, saya picit lagi, pecah lagi. 3 lighter pecah. Lepas tu yang penghabisannya ni, ada 4 lighter. Saya pecah, picit. Sekali tak ada, dia punya gas tak ada lah. Halo? Ya, silakan. Sekali dia punya gas tak ada. Jadi saya punya hati ni rasa macam sesuatu lah kan. Macam ganjil lah tu malam. Saya pun relax, diam-diam. Setengah saya relax, saya tengok macam ada orang jalan lah. Saya ingatkan kawan saya. Sekali saya tengok bayangan lah. Ada suatu bayang tu, dia betul-betul dekat tepi pokok. Saya pun heran lah. Saya tengah-tengah gitu. Alali saya ni berada di tempat lain ni. Dengan sekelip mata saya berada di suatu tempat yang mungkin orang takkan percaya. Sebenarnya saya berada kat mana tau? Di alam perkuburan. Dengan sekelip mata. Saya pun heran saya ni picit saya punya peha ni. Betul mimpi ke tidak ni? Sekali saya betul-betul ini betul ni. Saya pun heran, alamak, saya mengucap. Apa yang saya boleh baca tu, saya baca. Saya la ilaha illallah, sampailah ke pagi. Jadi, alam perkuburan tu masih wujud lagi. Alam perkuburan tu masih wujud lagi. Sekali, saya boleh dengar, dalam pukul 5 lebih gitu lah. Sekali itu bang,
saya boleh dengar daripada Johor pun dia punya bang pagi tu saya boleh dengar kira kan. Sekali saya dengar betul-betul habis ayam berkokok. Saya boleh dengar dekat dalam hutan tu mana ada ayam. Sekali saya dengar ayam berkokok. Ayam berkokok sekali alam yang saya berada tu kan, yang alam perkuburan tu kan, dia hilang pelan. Sekali betul-betul alam yang nyata saya ada. Di situlah alamak saya pun rasa macam kelang kabut kan. Saya duduk sampailah pagi, barulah kawan saya datang. Saya pun cakap dengan dia, dekat sini jangan main lah, dekat sini kan. Saya tengok ada kubur kubur Kristian ada, kubur Cina ada, kubur Islam ada, semua ada dekat tepi saya ni. Ini betul-betul alam yang saya belum pernah jumpa kira kan. Itulah saya punya cerita tu, dah kira 10 tahun yang lepas lah, saya ingat. Terima kasih ya. Sama-sama. Kembali pengalaman teman kita. Dan saudara, berikut ini ingin saya ketengahkan satu peristiwa pengalaman yang dialami dari kiriman email yang saya terima. Ini adalah kisah yang dikatakan berlaku di salah satu chalet. Tapi chalet ini bukan di Singapura. Chalet yang disebutkan ini adalah chalet di Malaysia. Orang Singapura telah pun pergi ke sana untuk membuat open house, mengundang rakan-rakan juga saudara mara yang terdekat sebagai short getaway lah. Jadi chalet yang disebutkan ini adalah sebuah resort, sebuah macam villa rumah macam tu yang beliau telah pun memilikinya beberapa tahun yang lalu, tapi jarang pulang ke chalet, villa ke resort lah, sebab sebenarnya dalam email ni macam-macam nama digunakan, sekejap chalet, sekejap villa. Jadi saya mungkin antara inilah yang disebutkan oleh pendengar kita di seberang lah. Jadi sebelum ini pun pernah beberapa kali lah beliau buat open house rumah terbuka, panggil rakan-rakan datang, barbecue dan sebagainya. Dan pernah sekali tu bila saya dengan suami, ini daripada ini dia, Kak Mayang, M-A-Y-A-N-K, Kak Mayang berkongsi peristiwa beliau. Sebenarnya kami mengundang tetamu datang ke rumah sekitar hari Sabtu selepas jam 2 petang. Jadi 2 petang sampai malam lah, sesiapa yang nak datang. Memang kami ada pesan banyak makanan yang telah pun kami kita. Ada yang kakak masak sendirilah yang mampu. Jadi kata Kak Mayang, apabila kakak dengan suami balik pada hari Khamis, kami balik hari Khamis petang. Sebab kakak dengan suami ini menjalankan bisnes kami sendirilah. Jadi boleh ambil cuti bila-bila masa. Jadi bila pulang ke chalet kami ataupun pulang ke villa kami di salah sebuah kawasan di Malaysia, hari Khamis 3 petang, kakak pun balik mulalah buka tingkap, letak wangi-wangian sebab nak ada tetamu pada hari Sabtu. Dan hari Jumaat dah mula rakan-rakan akan datang tolong bantulah. Adik-adik ipar yang terdekat ni akan sama-sama bermalam, dan mereka memang suka villa yang kakak beli ni sebab tempatnya memang luas dan cantik. Tapi kakak nak cerita pada KC dan juga pendengar Misteri Jam 12 apa yang berlaku pada hari Khamis bila kakak datang dengan suami pukul 3 petang. Bila malam hari setelah kakak dengan suami solat isyak, kami berdua nak keluar, nak cari makan KC sebab lapar. Suami keluar dulu. Kakak ni sedang nak pakai selendang. Jadi suami kata, saya tunggu luar lah, isap rokok sekali. Kakak memang tak suka suami, benarkan suami merokok dalam rumah. Jadi suami kakak pun pergi tempat letak kenderaan di bahagian depan rumah. Kakak pula dalam bilik sedang pakai tudung, nak keluar pergi makan malam selepas waktu isyak. Bila suami dah berada di luar, tak tahulah berapa lama kakak siap, tapi suami nampaknya dah masuk dalam kenderaan. Dah pun hidupkan enjin kereta dan nak tinggal kakak masuk, nak keluar dari sana. Suami dah masuk, kakak pun turun. Bila turun bawah, kakak nak masuk dalam kereta, kakak nak tengok atas balkoni rumah. Nak tengok balkoni di tingkat 2 dah tutup ke belum. Sebab tadi tu kakak ada buka balkoni, takut kalau tak tutup masuk perompak KC. Jadi kakak dongak ke atas, terperanjat. Balkoni rumah tingkat 2 KC, ada perempuan sedang berdiri. Waktu kakak dengan suami nak keluar makan, bila kakak nampak, kakak terus pandang lain, kakak istighfar. Suami dengar. Suami sampai menjenguk, kenapa dengan awak ni? Masuk. Kakak pun duduk masuk.
Kakak diam, pejam mata lama Kisi. Kakak istighfar. 15 minit kakak dengan suami berada di depan rumah, kereta tak gerak-gerak. Suami tanya dan tanya dan tanya, baru kakak dapat tenangkan diri. Kakak dengan harapan lah Kisi, kakak berdoa, ya Allah tolonglah. Tolonglah, minta-mintalah makhluk tu singgah aja, bukan duduk dalam rumah tu. Kemudian suami tanya kakak kata tak ada apa-apa. Kami pun beredar keluar. Malam bila nak balik tu pukul 1 pagi setelah makan bersiar-siar, kakak jantung berdegap-degup dibuatnya. Bila sampai depan rumah, suami keluar nak buka pintu besi. Kakak cuba pandang ke atas, tengok balkoni. Alhamdulillah tak nampak apa-apa. Sepanjang malam tidur pun rasa takut, tak kena gangguan. Dan itulah pengalaman peristiwa kisah yang kakak tak dapat lupakan di salah sebuah villa di Malaysia. Terima kasih Kisi dan juga selamat tengah malam. Yang ini ada kata kat sini, Kisi, wah malam ni kisah-kisah seronok dengar. Dan juga penjelasan daripada orang-orang tertentu ni memang seronok kita dengar dan lebih kita boleh berwaspada. Terima kasih Kisi, terima kasih kembali daripada Kak Yati. Yang ini Maria and Baby Fiona. Selamat malam Kisi. Malam ni cerita best-best seram. Thanks Kisi. Terima kasih kembali. Kata lagu best lah tadi. Kata lagu budak kecil ini Kisi, dengar 10 kali pun tak jelak. Sebab lagu ni akan menceriakan kakak. Kadang-kala tengah marah dengan suami, bila dengar M12 dia tidur, kakak Kisi butakan lagu ni, boleh buat kakak tenang. Baguslah tu Okey, banyak sebenarnya kiriman-kiriman yang saya terima. Yang ini dari Latifah Omar, katanya di sini, Kisi apa ni? Oh, tentang itu hari yang menjerit tu kan dah jelaskan kenapa nanti boleh saya tanya dia lagi lah. Mungkin saya boleh rakamkan video lah akan saya ketengahkan beritahu lah. Yang ini pula, terima kasih pada Kak Latifah Umar yang sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12. Yang ini daripada Fazli, nak kasih pendapat lah tentang cerita tadi, tentang makcik tua yang ketuk pintu rumah Abang Ali tu. Mungkin tu bukan pendinding atau makhluk yang ditugaskan melindungi rumah. Kita mesti yakin Allah akan melindungi kita, amin. Tu dia Yang ini pula daripada pendengar kita, namanya Hasrul, kata Kisi memang benar, kuku akan dijadikan bahan untuk menyihir Kisi. Dan kalau Kisi nak tahu, selain dari kuku, memang kalau saya ceritakan pada Kisi tak masuk akal. Tapi inilah yang diberitahu kepada saya oleh seorang rakan saya yang berasal dari Batam. Katanya tapak kaki yang dipijak atas tanah. Kan kita kalau jalan atas tanah ni akan meninggalkan kesan tapak kaki, juga boleh dijadikan sihir. Cuba Kisi bayangkan, masuk akal tak? Tapi memang katanya di sana ada yang sampai kalau berjalan atas tanah tu, mereka pastikan tidak ada meninggalkan kesan tapak. Ataupun mereka akan pilih jalan di atas, mungkin batu lah yang tidak akan meninggalkan bekas tapak kaki. Entahlah Kisi. Jadi itu dia antara pendapat pandangan. Pendengar kita selanjutnya yang ini, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Hayati, nama samaran saya ni, alamak, awak gunakan nama Hayati, lepas tu awak kata nama samaran. Macam mana kan dia terbaca? Tak apa, saya simpan, lain kali saya baca. Kalau boleh janganlah Kisi nama samaran saya terus. Ini nama saya Hayati, nama samaran saya. Macam mana? Kena terbaca ni. Tak apa. Saya akan simpan kisah ni. Mungkin lain kali saya akan ketengahkan kisah anda Baik, yang ini ada pendengar kita yang bernama Zaidi berkongsi peristiwa. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Awal tadi Kisi ada cerita tentang makcik yang pertama tadi tu, ternampak budak ni balik, kemudian ada benda ikut dari belakang. Saya juga pernah mengalami perkara yang serupa. Saya balik kerja selalu serentak dengan seorang budak ni. Dia kerja airport Kisi, sebab saya pernah berbual dengan dia. Dan kalau berjalan di kolong blok, kadang-kadang nampak dia sedang menunggu lift. Dan lazimnya kalau saya terlihat dia dari jauh sedang tunggu lift, di belakangnya mesti ada seorang makcik sedang berdiri. Dan pada mulanya saya ingatkan makcik ini mungkin tinggal seblok ke, makcik dia ke, kawan dia, saya tak pasti. Tapi entah macam mana, setiap kali saya nampak, setiap kali itu kadang-kadang adalah sesuatu yang akan saya pandang lain, saya tengok lagi benda tu dah hilang. Dan bila saya naik lift, saya dapati macam ada benda yang tak kena, buat bulu rumah saya meremang. Pernah sekali, rumah saya di tingkat 5, rumah budak ni tingkat 10. Jadi dalam perjalanan nak naik ke atas ni, dah sampai pintu lift terbuka tingkat 5, saya keluar dari lift, sempat saya toleh belakang. Saya konon-konon angkat tangan lah, macam kata, okey abang jalan dulu Bila saya toleh Kisi dekat belakang tu, ya Allah Kisi, saya nampak makcik tu clear cut. Lidahnya terjelir keluar, mata terbeliak sedang memandang ke arah luar.
di mana saya sedang berdiri nak pulang ke rumah. Dan itulah peristiwa yang menyeramkan. Setelah kejadian itu, kalau boleh saya tak nak serempak pun budak tu, walaupun dia secantik manalah. Ayolah, itulah macam mana tu. Adakah yang dia jumpa tu, adakah benar-benar makcik ataupun sebaliknya lah. Baiklah, kita akan hujung talian 669-11897. Pendengar Ria 897. Sebelum saya jawab panggilan anda, di sini ada kisah SMS yang saya rasa cukup menarik, yang cukup ringkas dikirimkan oleh pendengar kita yang tidak bernama. Tapi katanya di sini, kisah apa khabar? Khabar baik. Saya ingin ketengahkan satu cerita yang berlaku pada hujung minggu yang lalu. Saya teman ibu saya pergi mengurut di salah sebuah rumah di kawasan Bedok. Dan yang hairannya yang hairannya untuk mengurut tu hanya selepas pukul 8 malam. Sebelum tu saya pernah tanya ibu, kenapa tak urut sebelum tu? Katanya tuan rumah ni tak ada di rumah. Tuan rumah balik kerja agak lambat. Jadi saya pun tak kisahlah, saya hantar ibu saya memandu sampai rumah tu, letakkan kenderaan di tempat letak kereta, kemudian naik ke atas. Bila ketuk pintu, ibu saya beri salam, tuan rumah tu buka pintu, kemudian dia marah ibu saya, kata kenapa beri salam. Saya menjadi terkejut. Ibu saya minta maaf. Boleh minta maaf lagi, Kisi? Setelah habis sesi mengurut, saya pun pulang dengan ibu. Saya tanya, kenapa tadi ibu minta maaf? Ibu beri salam dia marah. Yalah, orang tak suka. Saya terus marah ibu saya balik. Saya kata, bukan saya nak kurang ajar dengan ibu, tapi kan salam tu adalah satu kewajipan untuk orang menjawab. Ibu saya terdiam. Setelah kejadian itu, ibu nak minta saya hantar lagi hujung minggu ini pergi mengurut. Saya mati-mati kata tak nak. Sampai sekarang ibu saya pujuk dan dia sampai minta tolong abang saya hantarkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Macam mana tu? 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Halo Kesi, apa kabar Ren? Pak Raden ya? Ya Pak Raden, silakan. Ya, ada kes kronik lah. Silakan. Ini Pak Raden nak cerita tentang tanda-tanda. Ini selalu Pak Raden saya terkes. Selalu memang perempuan, kesian. Perempuan Pak Raden sayang, kau mahu ni. Sebagai keluarga, Pak Raden pun ada keluarga juga. Ini Pak Raden nak cerita Kesi. Kalau Kesi ada matai atau apa, ada tanda-tanda wanita akan kena histeria yang tersampuk. Rupanya ada satu kes kronik yang anggap ganjil Kesi. Ini sebenarnya bila Pak Raden settle ni kronik kes, sebenarnya waktu dia ni sudah courtship dengan perempuan ni dah agak berapa bulan, dia kenal melalui internet. Tapi bila dia dah menjelma, dia keluar in reality, berjumpa, diorang dah jatuh cinta, dah berkasih-kasih sayang. Jadi wanita lelaki ni ada kereta, suka pergi nightlife, jalan-jalan. Tapi dalam gitu diorang dalam keadaan diorang dah bermesra seperti keluarga, seperti sahabat Kisi. Rupanya dalam bulan berganti minggu, berganti bulan, perkenalan mereka dah masuk 6 bulan. Ada satu tanda-tanda ini siapa-siapa kalau ada kekasih, kalau ada sesiapa, tak kira ada kekasih ke siapa, ada isteri, atau tanda-tanda kalau wanita nak tersampuk. Ada lagi tanda simbolik tersampuk. Ada chronic case tersampuk tu bagaimana tu Kisi? Apabila kalau katakan kita duduk dalam kereta dengan dia, apabila dia suka macam ambil tangan dia 5 jari tu, suka macam mencengkam kita macam harimau, macam pegang-pegang rambut kita mencengkam gitu, mencengkam seperti tu, macam harimau nak mencekau, tapi bukan mencekam, macam mencengkam seperti tangan 5 jari dia tu, macam scratch tapi bukan scratch. Jadi budak laki-laki ni Pak Raden kenal dia Kesi. Jadi yang paling aneh sebenarnya hipnotis yang dia kena ni tersampuk ini adalah satu, sebenarnya dia sudah merayap satu tempat. Dan apabila dia pergi di satu tempat pohon kemboja dekat satu tempat di Singapura ni, Pak Raden tak nak cerita, dia sudah keluar. Jadi ini tempat satu pot untuk mereka suka duduk berbual seperti macam change of ideas. Maklumlah couple dalam in love, tapi dalam tanpa dia sedar Kesi, rupanya waktu dia asyik balik bawa anak dara orang malam. Kau merayap apa? Bawa anak dara orang malam. Jadi akhirnya perempuan tu telah ada satu lembaga yang masuk di badannya, dan tanda-tanda dia tersampuk adalah rupanya bila dia kalau balik dengan hantar ini perempuan dia hantar kekasih dia balik, this girl, perempuan tu akan macam hak dia lah, tanda loving. Hak dia, dalam hak dia tu perempuan tu akan genggam leher dia tu dengan cara macam nak mencekik gitu, macam tekan kita tu, macam kita ambil jari macam kucing harimau, kita ambil macam dia ambil
jari dia tu, jadi dia macam cekau gitu sikit. Tapi rupanya Casey, dah ada satu unseen force, ada virus tersampuk dah bermula dalam wanita tu. Tapi bila dia tekan aja dekat situ Casey, laki-laki tu transfer juga alam gaib itu ada di badannya. Dan ini terjadilah satu yang dipanggil apa Casey, tanda-tanda apabila orang nak tersampuk Casey, banyak body language dia. Ada body language melalui mata, ada body language melalui merengek, ada body language melalui seperti histeria. Tapi ini chronic case, dia tersampuk melalui body language, melalui ibu jarinya. Sentuhan ibu jari dia tu macam bila kalau Casey ada girl, sekali girl Casey tak pernah macam peluk Casey, tapi ambil 5 jari tu macam cekau gitu tau, macam mencengkam gitu, macam nak mencekik tapi tak mencekik. Jadi the 5 fingers, the nail fingernails tu just poke at your neck. Jadi macam seolah-olah macam nak menyocok gitu 5 jari. Tapi rupanya itu tanda-tanda rupanya dia dah kena satu kesampukan alam gaib yang ada bermula lah. Dia nak merasuk Casey. Tapi bila waktu Pak Radin settle chronic case ni, apa terjadi Casey? Kedua-duanya tersampuk Casey tahu di mana? Di depan pintu rumah makwa dia. Nak balik, bila nasib baik dia dapat ketuk itu bel kan, orang ada bel, dia peluk, dia tekan bel 3-4 kali. Bila mak dia buka, lovers tersampuk depan pintu nak balik. Kesian dia sayang girlfriend dia, dihantar dua-dua tersampuk depan pintu mata air girlfriend dia punya rumah. Dan akhirnya Pak Din bila balik, dua-dua Casey macam duduk mengkikil tapi masing-masing Casey tahu apa tak, dia cekau dia dan seperti macam nak membunuh satu sama lain. Akhirnya chronic case ni Pak Din dapat settle. Jadi itu pasal kalau siapa-siapa couples, if you want to go any place, jangan pergi satu tempat, satu pot tu situ tempat kita pergi, kita tak tahu siapa unseen force yang ada peeping tom pula. Rupanya ada mengendap nak masuk dalam body couple yang in love ini Casey. Tapi chronic case ini dapat disettle dengan ilmiah yang baik ya. Itu saja. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod Misteri Jam 12. Terima kasih kerana bersama saya. Terus bersama Ria Insomnia.